Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 18 November 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Tafsir surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Juzuk yang ke-22. InsyaAllah ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini, ayat 45 sampai 49. 45-49. Dalam ayat ini Allah Ta'ala terangkan 7 ciri keistimewaan ataupun tugasan tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar mari Nabi, dia punya tanggungjawab dia, tugas dia ada 7 ciri. Dan kemudian Allah Ta'ala tegaskan supaya Nabi tetap pendirian, jangan tunduk kepada tekanan ataupun tuntutan puak-puak kafir dengan munafik. Dan diikuti dengan hukum orang yang kahwin tak sempat bersama, kemudian dia bercerai, apakah hukumnya? Maka para pelajar sekalian, kita mula dengan ayat kita dulu, baca ayat. Kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Tengok ayat 45 Suratul Ahzab, ayat surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 916. 916. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Balik kepada kita ayat 45. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan mubasyiran wa nazira, pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Jadi kerja Nabi Bashir, Nazir. Kalau Bashir saja mungkin Abu Jahal tak marah. Ajak orang ikut kita je. Tapi bila ada Nazir, amaran, siapa tak ikut neraka, ketika itulah mengamuknya mendiang Abu Jahal dan geng-geng Pak Abu lain, sebab sudah ada pertempurannya di situ. Tengok nota di bawah. Ayat ini serta 3 ayat yang berikutnya menerangkan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ayatnya. Ayat 45, 46, 47, 48 tu. Tugas Nabi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita akan tengok kepada susunan ayat. Nah, ini dia panggil ilmu munasabah. Munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah tartib ayat ni betapa tingginya balaghatul Quran, betapa dalamnya balaghatul Quran. Tuan-tuan tengok balik kepada Quran kita. Ayat 45 ini, ya ayyuhan nabiyyu, yang ketiga Allah Ta'ala panggil Nabi SAW dengan jawatannya dalam surah ini. Sebab tu suratul Ahzab ni surah Nabi SAW, banyak cerita tentang dia. Ayat yang pertama, tuan-tuan tengok semula. Ayat nombor 1. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, takutlah kamu kepada Allah. Kata ulama tadabbur, an-nida'ul awal ma huwa muta'alliqun bi dzatihi. Panggilan yang pertama, ya ayuhan Nabi, khas untuk zat Nabi. Ittaqillah. Hei Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kepada Allah. Ayat 28. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu. An-nida'us tsani, panggilan yang kedua, seruan yang kedua itu mahwa muta'alliqum bi azwajihi, perkara yang berkaitan dengan isteri-isteri dia, isu rumah tangga. Jangan kata, kenapa isu rumah tangga dibawa dalam Quran? La, rumah tangga Nabi uswatun hasanatun, contoh yang terbaik untuk kita kaji, untuk kita teliti, untuk kita tadabbur. Dan ayat panggilan yang ketiga ni, ayat kita ni ayat 45, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. 3 tugasan. Maka di sini Allah sebut kepada kita sifat-sifat yang Allah Taala letak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ketinggian kedudukan Nabi dan ziyadatu rif'ah, tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan risalah dia mengandungi 3 perkara. Risalah Nabi 3 perkara: syahidan, mubasyiran wa nazira. Maka dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut 7 muhimmah ataupun tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar, kita tulis apa ketugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jelas kepada kita berapa kali seruan? Ada 3 kali ya ayuhan nabiyyu, ayat 1, ayat 28, ayat 45. Setiap kali Allah Ta'ala panggil dengan jawatan Nabi SAW, ada cerita yang tersendiri. Yang pertama li zatihi, yang kedua li azwajihi,
Yang ketiga ni tanggungjawab dia kepada ummah. Tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada umat ini. Maka Nabi tak boleh rehat, tak boleh relax-relax, tenang-tenang, tidak ada. Kenapa tu? Rasulullah nak pergi bercuti. Pergi ke Samat, tidak ada cuti. Yang dia adanya dakwah, tarbiyah, perang bagi orang yang lawan dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Allahu Akbar. Baiklah. Kita pergi satu-satu kepada ayat ini. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Wahai Nabi, kami utuskan kamu. Allah kata, aku hantar kamu untuk apa? Tanda tuan-tuan. Ini tugasan yang pertama. Syahidan, sebagai saksi. Kita ada 7 tugasan. Tugasan yang pertama, syahidan, sebagai saksi. Apa makna saksi? Sebagai saksi terhadap umatmu. Saksi terhadap umatmu. Kita pun tengok dia punya huraian. Para ulama kata, Al-Imamul Mawardi kata, dalam ayat ini sama dengan suratul Fathi ayat 8. Suratul Fathi ayat 8, inna arsalnaka syahidan. Aku bawa lantikmu jadi rasul sebagai saksi. Saksi apa? Tanda. Mawardi sebut di sini 3 aujuh. Tiga tak saksi. Yang pertama, syahidan ala ummatika bil balagh. Nabi kita menjadi saksi ke atas umat dia dengan menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua perkara yang Tuhan perintah, Nabi sampaikan. Karena itulah Sayyidah Aisyah buat satu analogi. Dia kata kalau Nabi nak sembunyi ayat, dia sembunyi ayat yang Allah Ta'ala tegur dia tentang perkahwinan ini. Tapi Nabi semua, tak ada benda yang tersembunyi dalam masalah kedudukan dia dengan keluarga dan perkahwinannya dengan Zainab yang begitu gawat suasananya. Tak ada. Tidak ada perkara yang disembunyikan. Baik. Yang kedua, syahidan ala ummatika bi'amalihim. Nabi saksi terhadap umat dia, adakah mereka taat atau mereka derhaka. Jadi kumpulan atas dunia ni 2. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Yang kafir tulen, satu kumpulan. Kafir munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam jiwa dia, satu kumpulan. Bagi orang mukmin, Nabi saksi yang betul-betul beriman, yang betul-betul taat, yang solid ikut sunnah Nabi SAW. Satu lagi kumpulan al-ihdath, yang mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan. Maka kumpulan ini akan terpisah di mana? Terpisah dekat kolam Nabi nanti SAW. Orang yang betul-betul ikut sunnah ke kolam, orang yang langgap SOP sunnah Nabi SAW, ketika itu malaikat akan halang mereka daripada kolam Nabi SAW. Yang ketiga, as-salis mubayyinan ma arsalnaka bihi ilaihim. Menjadi saksi kepada apa yang semua orang yang Allah Ta'ala hantar mari Nabi kita ni, daripada awal dulu sampai ke akhir kiamat, Nabi jadi saksi belaka. Ini kata di Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala di dalam tafsir ayat ini. Ada lagi saksi kepada umat yang terdahulu, ada pula. Jadi ada yang keempat, saksi Nabi ini terhadap umat-umat yang terdahulu. Baiklah, yang pentingnya tugas Nabi saksi. Tanda muhimmah, tanggungjawab Nabi SAW yang kedua, mubasyiran, membawa berita gembira fid dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Kepada siapa? Kepada orang yang taat, orang yang patuh, orang yang akur, maka bagi mereka khabar gembira. Siapa dia ikut aku, siapa dia taat, surga dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa tugas Nabi yang ketiga, wa nadhira, serta pemberi amaran
kepada orang-orang yang engkar. Pemberi amaran kepada orang yang engkar. Jadi siapa dia engkar? Munziram bil azabi fid dunya. Di atas dunia lagi sudah kena azab. Dan di akhirat lagi dahsyat. Bagi siapa dia derhaka, Nabi bagi tahu dah. Mu derhaka, cari pasal. Siapa dia taat, ini dia. Sebab tu Nabi kita sebut dalam hadis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tengok hadis ni. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat aku itu akan masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Sahabat-sahabat terkejut. Ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa dia yang tak nak tu? Siapa dia tak nak? Syurga yang begitu cantik, tiba-tiba ada orang tak nak Rasulullah. Nabi jawab sepatah ya. Tanda tuan-tuan hadis ni. Hadis ni menarik. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Sahabat-sahabat yang sudah kenal, sudah dengar sifat syurga, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal oleh hati, tiba-tiba ada orang tak nak. Mereka pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa orang tak nak syurga yang begitu cantik? Siapa tak nak? Dengar tuan-tuan, Nabi jawab dua patah. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa dia taat pada perintah aku, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa dia derhaka kepada aku, itulah orang yang tak nak. Siapa derhaka kepada aku, itulah orang yang tak nak syurga. Hadis rawahu al-Bukhari. Hazal hadis rawahu al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak payah cakap panjang. Sekarang ni pilihan di tangan kita. Nak ke tak nak? Orang Kelantan kata say ke tak say. Kalau nak, ikut cara nak. Taat, ikut sunnah, ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan Nabi kepada disambung oleh para sahabat, ulama-ulama besar, kibar ulama di kalangan ulama tabi'in, salafus salih, kemudian imam-imam yang besar tinggal kepada kita, kita ikut. Itu tanda orang nak. Orang tak nak, dia cari macam-macam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik. Satu lagi hadis. An Ata' bin Yasar. Ata' bin Yasar ni tabi'in. Dia kata, laqitu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Aku jumpa dengan sahabat Abdullah bin Amr. Dia kata, tuan syekh sahabat, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Boleh ke tidak kamu cerita kepada aku sifat Nabi yang ada dalam kitab Taurah? Kitab Taurah. Qala ajal. Boleh? Wallahi innahu la mawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Dia kata, dia bersumpah, demi Allah, ada sifat Nabi dalam Taurah sebagaimana yang Allah sifatkan Nabi dalam Al-Quran. Maknanya sifat dalam Quran sudah ada dalam Taurah. Kalau ahlul kitab ni betul-betul ikhlas, dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sifat Nabi? Ayat ni dia baca. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Sifat Nabi, syahid dia kepada umat dia sendiri, dan syuhada ala nas, menjadi saksi kepada semua umat yang lain yang telah dihantar nabi-nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam kepada mereka. Tiga sifat Nabi. Wa hirzal lil ummiyin. Nabi ini menjadi benteng kepada kepuak-puak ummi yang tak membaca, tak menulis di Arab itu. Allah kata apa? Anta abdi wa rasuli. Mu ni hamba aku dan rasul aku.
Samaitukal mutawakkil. Aku namamu ni dengan mutawakkil. Salah satu daripada nama Nabi, al-mutawakkil. Orang yang kuat, yang mantap tawakal dia kepada Allah. Laisa bifazzin wala ghaliz. Bukan orang yang kasar, bengis, tidak. Nabi kita lembut. Wala sakhabim fil aswaq. Bukan orang yang bertempik, mengangkat suara di pasar-pasar, melaung sana sini, tidak. Wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah. Sifat Nabi, dia tak tolak keburukan dengan keburukan. Orang buat tak baik ke dia tak buat baik. Orang buat tak baik padanya, dia tak balas dengan tidak baik. Tak. Nabi kita balas dengan akhlak yang baik. Walakin ya'fu wa yaghfir. Nabi kita memaaf, mengampunkan. Walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja. Allah Ta'ala tak akan matikan, wafatkan Nabi SAW sehinggalah dia tegakkan agama ini, membetulkan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftah biha a'yunan umyan. Allah Ta'ala buka dengan sebab risalah Nabi ini mata-mata yang buta, wa azanan summan, telinga yang tuli, wa quluban ghulfan, hati yang tertutup. Jadi banyak ramai dah orang Islam mana hati dia terbuka, mata dia celek, telinga dia dengar apa? Dengar Al-Quran. Di mereka Islam. Alhamdulillah. Hadzal hadis rawahu Al-Bukhari. Mahalul syahid kitanya, sifat Nabi tu, ya ayyuhalladzina, ayat 45 ni sudah ada sifatnya dalam Taurat. Tapi orang Yahudi sembunyi, itu cerita lain. Bukan salah Quran, bukan salah Taurat, salah pendeta-pendeta dia yang menyembunyikan sifat Nabi semata-mata kerana hasad, tak mau terima Nabi itu bukan dari Bani Israel. Itu ya punca. Baik. Tengok sifat ayat 46, sifat tanggungjawab Nabi yang keempat. Wada'iyan ilallahi biiznih. Itu nombor 4. Dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik darinya. Kerja Nabi lagi mengajak manusia supaya tauhid kepada Allah Ta'ala. Dalam semua gerak kerja Nabi, tauhid, menyelamatkan manusia daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah Azza wa Jalla sahaja. Jadi kerja kita hari ni menyambung tugas kenabian dulu, iaitulah mengajak manusia supaya tauhid kepada Allah, murnikan tauhid, jangan duduk ghulu, melampau, jangan duduk pelik-pelik ajar orang, dan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sudah memadai. Kalau tidak, dia panggil ihdas, kita mereka-reka perkara yang Nabi SAW tidak ajar. Itu bahaya. Baik. Apa maksud biiznihi? Tengok dalam ayat ni kata wada'iyan ilallahi biiznihi, dengan taufik daripada Allah. Jadi ulama kata Al-Mawardi ni dia suka macam tu. Dia kata ada 3 pandangan. Yang pertama, biiznihi ay bi amrihi. Nabi menyampaikan kepada umat risalah ini dengan arahan daripada Allah. 1. As-sani bi'ilmihi, dengan ilmunya. Was-salis bil Quran. Menyampaikan wada'iyan ilallahi biiznihi, ay kita kena dakwah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dengan apa? Dengan ikut arahan Allah. Yang kedua dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga dengan Quran. Kalau kita ambil kad semua dengan Quran, semua merangkumi, tapi detail tu lebih terperinci, lebih senang untuk kita jelaskan, untuk kita faham. Alhamdulillah. Kata ulama tafsir, fi da'wati bi amrihi wa iradatihi wa qadarihi wa taysirihi, semua tu dengan makna biiznihi. Alhamdulillah. Baik. Sifat yang berapa tadi? Yang keempat, yang kelima. Sifat Nabi yang kelima, tanggungjawab Nabi yang kelima. Wasirajam munira, sebagai lampu obor yang menerangi jalan umat ini menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ay sirajan
muniran yustada'u wa yuhtada bihi, sebagai lampu pelita dan pembimbing manusia ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, taraktukum alal bayda, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih bersih. Aku tinggalkan kamu di mana? Di atas al-bayda. Mana di atas landasan yang putih, lailuha kanahariha. Allahu akbar. Tengok hadis, taraktukum alal bayda. Ada ulama kata alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan pun di atas jalan yang putih bersih. Malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada siapa yang menyimpang daripada jalan aku ini kecuali orang itu orang yang binasa. Hadzal hadis rawahu Ibnu Majah wa Ahmad bidarajat hadisun sahih. Alhamdulillah. Hadis sahih daripada Al-Irbad bin Sariyah. Mana jelas apa ni, Nabi kata apa? Aku tinggal kamu tu alal bayda, di atas landasan putih bersih. Siapa menyimpang ke kiri ke kanan, orang itu akan binasa. Maknanya kalau kita lari daripada sunnah itu, binasalah kita. Itulah yang disebut oleh para imam salafus salih, kata as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi ini ibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa dia naik, selamat. Tak naik, tenggelam. Mana siapa tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan binasa, wal iyadu billah. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, daripada tidak, Tuhan tak bagi taufik pada kita di dunia, tak bagi bimbingan di akhirat, maka kita akan binasa. Na'udzubillah. Baik. Para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat 47. Ayat 47, sifat Nabi yang ke-6. Sifat dia yang ke-6, tanggungjawab yang ke-6. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan dengan itu sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Tugas Nabi yang ke-6, menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman, bahawa sesungguhnya mereka akan beroleh limpah kurnia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kamu ni orang beriman, kamu dengar kata aku, kamu ikut sunnah aku, maka terimalah khabar gembira. Di mana? Bagi mereka fadlan kabira, Allah Ta'ala sediakan limpah kurnia yang cukup besar. Jadi kata di para ulama, kelimpah kurnia itu iaitulah syurga dan segala nikmatnya, serta ridwanullah, keredaan Allah Azza wa Jalla. Orang mukmin layak untuk memandang kepada wajah Allah. Jadi itu di antara nikmat yang besar. Siapa atas dunia mendapat bimbingan, duduk di bawah panduan Allah Azza wa Jalla, di akhirat esok orang ini dapat syurga. Kita kata besarnya limpah kurnia Allah kepada kita. Tugas Nabi setelah sahabat-sahabat ni taat, tunggulah di syurga. Di awal Islam dulu, apabila sahabat yang lemah ini diseksa oleh puak-puak Quraisy, Ammar dan keluarga dia, Nabi lalu nak tolong tak boleh. Dia hamba orang, jadi sedaklah tokai dia main. Nabi kata, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, tempat duduk kamu di syurga. Allahu Akbar. Sahabat ni sabar sehingga mati, ditikam dengan tombak. Tapi mereka tahu di mana tempat duduk mereka, Al-Jannah. Itulah
Hijrah Nabi SAW telah menyampaikan kepada umat dia, limpah kurnia Allah Ta'ala menunggu kamu. Kamu sabar je. Kabar, bagi mereka pahala yang besar, lagi tinggi dia punya ujian, lagi besar kelimpah kurnia yang menunggu mereka. Allahu Akbar. Banyaklah kalau tuan-tuan nak catat, saya bagi nombor ayat. Surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Tengok, dalam ayat ini detail. Sini dia kata fadlan kabira. Cukup dah kalau kita ambil itu ayat yang lengkap, fadlan kabira, limpah kurnia yang besar. Apa dia? Maka didetailkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Dalam surah Yunus ayat 64, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka khabar gembira di dunia dan di akhirat. Tuan tandalah ayat panjang pula. Suratul Nahli ayat 97. Surah Asy-Syura ayat 22. Surah As-Saff ayat 12 dan 13. Ini semua janji-janji Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa basyiril mu'minin, khabar gembira Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, ataupun Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita melalui sunnahnya, bagi orang yang taat, sabar, inilah balasan mereka, khabar gembira kepada mereka. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada tanggungjawab Nabi yang ketujuh, ayat 48. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut kehendak orang-orang kafir. Jangan layan kerana buat kafir. Dan munafikin. Dia kafir, munafikin dia kembar dua. Kafir, munafik dia kembar dua. Jangan layan. Tengok ni. La tuti'il kafirin munafiqin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yad'unaka wa yushiruna alaik. Munafikin mari bagi cadangan, kafir mari cadangan, abaikan, ketepikan. Wada' azahum, jangan duduk ambil, orang panggil ambil hati dengan mereka, tak perlu. Wada' azahum, dan Allah Ta'ala tegah di sini, wa tawakkal 'ala Allah, serta berserahlah, bertawakallah kepada Allah yang memelihara keadaanmu. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah menjadi pelindung yang menyelamatkanmu. Jadi Tuhan kata, kalau aku lindung kamu, tak usah duk cari pelindung lain daripada Allah Azza wa Jalla. Para pelajar sekalian, dalam peperangan yang lepas, dalam peperangan Ahzab, 3 kali penyelewengan, pengkhianatan yang dibuat oleh puak Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, memang jahat nak bunuh Nabi. Patut mereka dipancung, dibunuh. Tapi perangai munafik ni mari. Ya Rasulullah, mereka ni. Akhirnya Nabi kita halau mereka keluar daripada Madinah. Selamat. Kecuali Bani Quraizah. Nabi tak peduli dengan wala tuti'il kafir wal munafiq. Dalam bab peperangan Ahzab turun ayat ini, mu jangan peduli lagi dengan nasihat yang dibuat oleh geng-geng munafikin. Munafikin mari nasihat Nabi, no, la. Habis apa hukuman kata Bani Quraizah? Pancung 600 ataupun sampai 8 jangkaan 600 hingga 800 orang. Ini kita dah bincang dulu dalam kitab kita ni, cerita peperangan Bani Quraizah dalam sejarah Madinah. Tuan-tuan yang pergi Madinah, jangan lupa baca kitab kita ni. Masya-Allah. Jangan peduli lagi. 2 kali Bani Qainuqa, Bani Nadir sempat mereka mari cerita kepada Nabi, minta kurangkan, minta selak. Bani Quraizah la.
Jangan minta-minta. Allah Ta'ala kata, wala tuti'il kafirin wa munafiq. Jangan peduli dengan cadangan mereka. Habis, alhamdulillah, Bani Quraizah pula salah pilih orang. Dia pilih Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sebagai hakim saat telah menjatuhkan hukuman pancung kepada semua tentera-tentera, orang yang sudah balik dipancung. Nah, ini ayat ni sama dengan kaitan kita masih lagi dalam perbincangan Ahzab. Nabi kata wada'azahum, dan tinggalkanlah, pedulikanlah, jangan peduli dengan kerenah yang dibuat oleh puak-puak munafikin. Kalau kita ikut kerenah dia kat, banyak benda lah mengganggu tugas-tugas kita ni. Sebab itulah kita tengok orang Islam ni lain. Orang Islam, orang yang beriman, mereka akan bergembira apabila kemenangan bagi pihak Islam. Mereka bergembira apabila mereka boleh menyebarkan Islam dan menyekat segala perkara mungkar dan maksiat. Sebab itulah tuan-tuan, kita duduk dalam negara mana pun, kalau kita kata kita boleh halang benda maksiat, boleh halang arak, halang judi, halang tu halang ni, kita sepatutnya umat Islam bergembira dengan prestasi tersebut. Ni tidak, ni masing-masing pakat duduk attack sana. Kelantan kata duduk tenyih lagi. Apa nak haram arak ni? Ini masa dunia sekarang ni semuanya dunia mabuk. Siapa cakap kata dunia ni semuanya mabuk? Dunia sekarang orang berjudi. Siapa cakap? Kita kadang-kadang kita ni sebuahkan amalan kepada agama lain, dalam agama lain pun tidak iktiraf perkara tersebut. Jangan mudah-mudah. Jangan ambil perangai munafikin. Ini ada soalan daripada pelajar kita. Dia kata kenapa munafikin ini disebut sebagai orang neraka, kekal dalam neraka. Sedangkan Nabi sebut beberapa sifat munafikin, bohong, janji tak tunai, kelentong. Kita kata para pelajar, kita kena ingat munafikin tu ada dua. Munafik ada dua. Munafik yang pertama yang cukup dahsyat, nama dia munafik i'tiqadi. Ni, yang Tuhan ada sebut munafikin dalam Quran ni, itu munafik i'tiqad. Memang dia tak percaya ada Tuhan. Dia zahir je beriman tapi asalnya kafir. Itu yang bahaya. Yang Tuhan sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafikin yang kafir ni, yang zahir Islam batinnya kafir, duduk di bawah neraka. Minta maaf saya guna bahasa Kelantan. Duduk patak neraka. Kalau ada setengah orang luar kata, mana boleh guna perkataan ni? Orang Kelantan, patak tu maknanya dasar yang paling bawah sekali. Kalau kita ambil nasi tu, dia kata patak puyuk, mana duduk bawah sekali. Jangan main. Bahasa ni orang lain tak comel, tapi tempat lain boleh guna. Macam kita dengan Indonesia kan. Bisa tak bisa? Kita orang Kelantan ni kalau bisa tak boleh makan. Indonesia bisa boleh. Maknanya munafikin yang i'tiqadi itu yang kafir, yang kekal dalam neraka. Adapun munafikin amali itu ramai yang terjebak. Cakap bohong, janji tak tunai, kelentong sana sini, kita tak kata dia kafir. Kalau dia masuk neraka pun, setelah selesai daripada pembalasan, mereka keluar masuk syurga balik. Kena jelas itu. Di antara munafik i'tiqadi dengan munafik amali. Kalau kita tengok orang, contohnya orang ni bohong. Mu jangan jadi munafik. Allah, aku bukan kafir. Kita tak kata kafir. Munafik amali. Nabi kata ada beberapa sifat munafik ni. Kalau ada pada orang itu, munafiklah dia. Munafik dia. Kalau dia solat sekalipun, dia munafik dari sudut amali. Dari sudut amali, bukan i'tiqadi. Jelas kan? InsyaAllah, mudah-mudahan jelas. Baik. Bila nak lawan kafir, lawan munafik, kita akan susah, kita akan diancam, kita akan di-attack, kita akan diganyang. Maka Allah Ta'ala bagi satu kata-kata keramat yang memantapkan perjuangan umat Islam. Allah kata, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, lawan puak kafir. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Ta'ala yang jaga kamu. Kita ni kalau kita yakin Tuhan jaga kita, tak takut dah kita. Tak masalahnya dia panggil on off ke bahasa orang sekarang ni. Dan waktu yakin tu, naik semangat lalu. Tapi lepas pada mari kena attack ke orang, kena kenak ke orang, mula lain macam lah dia. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali kita ikut kerana puak-puak kafir. Baik.
Kita pergi pada ayat terakhir dalam perbincangan kita ni, ayat 49. Iaitulah ayat setelah selesai daripada tugas Nabi, Allah Ta'ala balik semula kepada isu perkahwinan. Isu perkahwinan. Iaitulah hukum orang berkahwin tidak bersama. Itu bahasa belapik, tidak bersama. Bahasa jelas supaya tak keliru, tidak melakukan jima. Dia akad nikah je. Macam sebagai orang ini dipanggil nikah gantung. Nikah gantung, ada juga orang Malaysia ni dia guna nikah khitbah. Saya tak setuju dengan istilah ni. Nikah khitbah lah. Khitbah tu bukan kahwin. Itu baru meminang. Apa nikah khitbah pula? Lah. Dia panggil, kalau kata orang Melayu guna istilah betul, nikah gantung. Maknanya dia sudah akad nikah tapi digantung perhubungan. Tunggu dulu, bertaruh, berkenal-kenal dulu. Baik, kalau orang ni sudah akad nikah dan dia tak sempat bersama, kan ada berlaku kes. Nikah 1 hari, esok mati. Suami mati. Maka apakah hukum isteri itu? Kena iddah ke tak ada iddah? Dia itu kalau suami mati, lain hukum. Dia kahwin, tak sempat bersama, tak ngam, bercerai. Tak kira lah esok ke berapa hari ke, sebulan, 2 bulan. Ada iddah, tak ada iddah? Tidak ada iddah. Dia berkahwin, dia pernah tidur sebilik. Tidur sebilik, tapi suami duduk tidur kot ni. Bini bantal lain. Isteri atas katil, suami bawah katil contohnya. Tapi satu bilik. Tak pernah ada perhubungan. Tak pernah perhubungan suami isteri. Apa hukum? Ada iddah ke tidak? Ini khilaf ulama. Tengok, saya akan huraikan seringkah mungkin dalam tafsir ayat ini, insya-Allah. Jelaslah tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Banyak juz'iyat tu dalam tu. Kalau kita nak panjang boleh je. Tapi tafsir kita ni kita ambil ringkas je. Ambil yang asah je. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini dituju pada siapa? Ditujukan kepada orang yang beriman. Apa munasabah ayat ini? Kenapa Allah Ta'ala bawa ayat ini dalam cerita Ahzab ini? Dengar tuan-tuan. Pencatat, tulis cepat sikit. Lamma zakarallahu ta'ala qissata Zaid wa Zainab. Kita dah dengar cerita Zaid dengan Zainab. Perceraian di antara dua suami isteri yang tidak serasi ini. Wa kanat madkhulan biha. Zaid dengan Zainab, walaupun begitu, mereka telah pun bersama. Sebab itu bila Zaid cerai Zainab beriddah. Nabi SAW dikahwinkan oleh Allah Azza wa Jalla ba'da qida'i iddatiha. Allah Ta'ala zawwajnakaha ba'da setelah selesainya iddah. Maka ayat ini satu lagi hukum Tuhan nak cerita kepada kita, at-talaqu qabla al-masis. Ini bahasa Arab. At-talaqu qabla al-masis, cerai sebelum bersama, sebelum bersetubuh. Senang macam tu. Maka hukumnya annaha la iddata 'alaiha, tidak ada iddah. Maka ayat ini datang, ayat 49 ini satu undang-undang menyatakan hukum orang yang berkahwin yang tak sempat bersetubuh bermunasabah hudus talaq Zaid bin Harisah dengan Zainab, supaya masyarakat boleh faham perkahwinan itu ada kesan dia apabila bersama. Bila suami isteri bersetubuh baru ada kesan. Kalau tidak,
tidak ada kesan yang banyak. Kita cuba tengok dalam ayat ini secara ringkasnya insya-Allah. Baik, pergi kepada ayat. Yang pertama Allah panggil siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Dalam ayat lepas ada sebut kata-kata imam ulama tafsir besar di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, "Hei orang beriman, kalau mendengar Tuhan panggil ya ayyuhallazina amanu, buka telinga, celek mata, lapangkan dada, kerana di sana ada arahan dan ada tegahan." Iza nakahtumul mu'minat, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman. Sudah kahwin, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Menyentuh ini bahasa Al-Quran, tuan-tuan. Allah tak kata sebelum kamu jima, berat. Nah, bayangkan, saya kata bayangkan, kalaulah Tuhan sebut direct, min qabli an tujami'uhun, Allahu Akbar, nyebrik pula dalam semaya, berarti qari'ah pula baca atas pentas, min qabli an tujami'u. Hai, nampak penak juga ayat. Sebelum kamu lah, Allah Ta'ala guna bahasa yang lembut. Allah Ta'ala guna bahasa yang sangat lembut. Tuhan kata apa? Min qabli an tamassuhunna. Min qabli an tamassuhunna, ay sebelum kamu sentuh. Allahu Akbar, tengok, sebelum kamu sentuh. Ini bahasa cukup lunak. Dalam Quran, dalam solat kita baca pun tenang, depan kanak-kanak pun kita baca tenang, depan wanita pun kita baca tenang, depan mak mertua. Jadi kita kata ayat ini ayat bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah hajar kepada kita, jangan cakap bahasa kotor, bahasa lucah, bahasa ayat 18 kata orang, jangan. Maka apabila kamu bercerai sebelum daripada melakukan persetubuhan, sebelum jima, dia panggil, senang gitu. Apa hukum? Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Iddah ni kan 3 bulan, 3 kali suci, 3 kali haid, khilas itu. Jadi tak ada iddah. Cerai hari ni, esok orang boleh masuk pinang, wanita yang diceraikan itu boleh kahwin terus. Kenapa kita nak iddah? Sebab apa? Sebab apa kena iddah? Tuan-tuan kena ingat. Tujuan iddah itu istibra' ar-rahim. Nak pastikan bahawa tidak ada dalam rahim wanita itu benih orang lain. Kalau dia sudah bersama, dia tak timbul. Dia bukannya bersama malam ni, esok nampak lalu mabuk lah. Cuba tanya muslimat kita ni, berapa hari baru tahu ada baby? Berapa hari? Lepas sebulan contohnya, morning sickness, apa dia panggil? Mabuk pagi-pagi, wek. Mabuk dah. Pergi hospital, naik 2 tanda. Ada baby. Jadi kita, macam mana kita nak tahu dia ni ada baby tak ada baby? Letak iddah 3 kali suci, 3 kali haid, tamaklah. Confirm lah dia tidak ada anak. Sebab Nabi kita tidak benar seorang laki-laki itu pergi siram pokok yang ditanam oleh orang lain. Faham ni bahasa kiasan? La yasqi ma'hu zar'a ghairihi. Nabi kata, mu jangan pergi siram pokok orang lain dengan air kamu. Maknanya, kalaulah orang tu mengandung, kau ni pergi kahwin dengan orang yang mengandung, maknanya dia pergi siram benih orang lain. Jangan. Itu sebab tujuannya iddah. Tujuannya iddah sebab Allah Ta'ala nak jaga, nak pastikan rahim orang ni tidak ada anak orang lain. Nanti bertambah anak. Anak aku ke anak dia tu? Nak bank pada siapa ni? Timbul masalah. Jadi bila confirm, naik apa ni, tak ada kosong, maka barulah boleh kahwin. Itu dia panggil iddah. Baik. Oleh kerana dia tidak ada iddah, tidak ada perhubungan, tidak ada persamaan, maka ketika itu timbullah isu apa yang patut kita beri. Tengok dalam ayat. Famatti'uhun, oleh itu berilah mut'ah, pemberian sagu hati. Mah kahwin berapa? 10,000. Kita berilah sagu hati kat dia
Apa dia sagu hati? Ambillah 2,000. 8,000 lagi aku nak cari gawe lain pula. Nak kahwin dengan orang lain. Mu tak apalah, mu tunggu laki-laki datang. Lebih-lebih lagi yang sudah ada gawe duk tunggu di belakang ni. Ni kadang-kadang berlaku perceraian dengan sebab gangguan daripada jantan yang ketiga. Ada juga. Ataupun dengan sebab memang mereka tak serasi, itu pun ada. Jadi kita kena terimalah hakikat perceraian itu berbagai-bagai jenis. Ada orang bercerai kerana memang tak sesuai. Tak apalah, takdir Allah Ta'ala. Apa boleh buat? Mereka hanya dapat angkat nikah, tapi mereka tak dapat bersama. Ada orang bercerai dengan sebab gangguan daripada jantan lain. Ini yang jahat. Yang ni kita nuhasibuhu hisaban asiran. Kita akan buat muhasabah dengan kumpulan ini. Ada orang yang dia panggil iradah kauniyah. Kahwin hari ni, esok mati. Apa berlaku? Ni ada ramai ni sahabat, anak bau ni, anak keluarga, anak kawan saya. Berapa kereta pergi kahwin di negeri lain. Saya pun tak nak sebutlah cerita ni. Sedih keluarga dia pula. Ayah balik sampai rumah, keluarga sana telefon, mari semula Tok Besan, apa ni, anak awak mati di sini. Subhanallah. Macam-macam. Jadi kalau baik kita tepi yang mati dulu, kita ambil yang hidup. Famatti'uhunna, maka kamu berilah sagu hati. Dia panggil mut'ah. Berapa banyak kita nak bagi? Mungkin kita kata separuh daripada hadiah yang aku bagi tu ambil. Aku tak nak lah. Macam kasut, selipar, beg, apa kasut saiz orang. Mungkin yang kamu kahwin ni orang saiznya kecil. Nanti jumpa gawe lain saiz yang besar, tak ambil lah. Tapi kalau barang kemas nak minta balik boleh, sebab boleh bagi ke orang lain. Jadi kita kena tengok keadaan-keadaan yang sedemikian itu, kita kata alhamdulillah. Maka famatti'uhunna, berilah mut'ah. Berilah mut'ah kepada siapa? Kepada isteri yang diceraikan itu, walaupun kita kata tidak ada mah kahwin yang jelas. Wasarrihu, tengok satu lagi, wasarrihuhunna sarahan jamila, dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Tengok nota di bawah. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa isteri yang diceraikan sebelum disentuh, mana setubuh, tidak diwajibkan beriddah dan hendaklah diberi sagu hati menurut yang sepatutnya, serta dilepaskan dengan cara yang baik. Ini setengah orang ni dia cerai tapi dia ngenak, jahat. Maka itu tidak boleh. Baik dia. Timbul lagi ayat Quran ini, ada beberapa perkara yang saya nak sebut di sini. Kata Syekh Ibnu Al-Arabi, ada alif lam. Kalau Ibnu Arabi yang tu yang kontroversi tu. Yang duk mai wahdatul wujud apa. Yang ni tak, ini dia panggil faqih al-ummah al-maliki. Ada kitab di ahkamul Quran, dia kata apa? Hadhil ayah. Tanda ni pelajar. Ayat ini nassun fi annahu la iddata fi ala mutallaqatin qabla ad-dukhul. Akad nikah je cerai. Ijma' al-ummah tidak ada iddah untuk ayat ini. Tapi kalau dia sudah bersama walaupun sekali, wajib dia kena iddah. Sekali je semalam. Testing baru. Mana ada testing? Maka dia kena iddah. Baik. Kalau orang ni mati, kata Ibnu Katsir, tulis Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir dia kata, "Fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taduna hadza amrun mujma'un 'alaihi bainal ulama." Ijma' ulama bahawa tidak ada iddah. Dia boleh kahwin je esok, hari ni bercerai, besok kahwin lain, tidak jadi masalah. Wala yustathna min hadza illa al-mutawaffa 'anha zawjuha. Kahwin, mati. Sedih lah. Sudah akad nikah. Suami tu happy sangat bawa kereta, gila-gila bawa kereta ni. Happy ni boleh dapat isteri, baru sudah selfie. Duduk atas kereta, duduk tengok selfie. Bawa kereta, lori datang, mati. Apa jadi? Fa innaha ta'taddu minhu 4 ashhurin wa 10. Wanita itu kena beriddah 4 bulan 10 hari. Wa illam yakun dakhala biha bil ijma', walaupun belum bersetubuh, tapi dia kata iddah di sini bukan iddah kerana rahim, tapi iddah kerana kematian. Dengar ni puan-puan,
Mana-mana suami yang sudah mati, mana-mana isteri yang kematian suami, walaupun sudah tua, walaupun belum disentuh, dia kena beredar 4 bulan 10 hari duduk di mana tempat berlakunya kematian itu. Ini kita tidak ni, dah baru sebulan baru mati. Anak lagi dah nak pergi rumah anak lah. Puaslah duduk seorang kat rumah. Ini syariat. Ini syariat. Jangan langgar SOP Tuhan ini. Ini bahaya. Ini kita dah lagi. Maka itu kata-kata Imam Ibn Katsir. Berbezanya pandangan ulama dalam masalah ini. Timbul lagi satu soalan. Dalam hadis, satu hadis. Tengok hadis ni. Menarik juga hadis ni untuk hukum. Wa an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi wa Abi Usaid As-Sa'idi. Dua orang sahabat daripada Sa'idi belakang. Qala tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umaymah binta Syarahil. Nabi kahwin seorang perempuan nama dia Umaymah bint Syarahil. Falamma udkhilat alaihi basata yadahu ilaiha. Bila masuk Nabi nak sentuhlah isteri dia. Faka'annaha karihat zalik. Umaymah macam tak setuju. Dia lain. Kalau malu lain. Biasanya anak-anak gadis yang malu, suami nak mari sentuh, dia diam je kan. Tak adalah tolak-tolak gitu. Tapi yang Umaymah ni nampak macam tak setuju. Karihat. Fa'amara Aba Usaidin an yujahizaha wa yaksuha thawbaini raziqiyaini. Maka Nabi kata, Abu Usaid ambil kain, 2 helai kain raziqaini. Dia kata baju daripada kapas, cantiklah juga. Bagi hadiah kepada Umaymah ini, hantar balik pada keluarga dia. Habis, tak ada apa-apa. Sebab Nabi tak sentuh pun dia. Dia tak setuju. Di kita pun hadis ini sahih dalam Bukhari. Maka hadis ini menjadi satu lagi bukti, dalil bahawa mana-mana perempuan yang dicerai tanpa tidak berlaku persetubuhan, tidak disentuh, maka ketika itu diberinya mut'ah, bagi hadiah sagu hati, dan dia balik tak ada iddah. Timbul lagi khilaf ulama dalam masalah halil khalwah qabla ad-dukhuli bimathabatil jima' atau tidak. Ini kena jelas ni. Dia orang ni kahwin, sempat tidur beberapa malam bersama dalam sebuah bilik tapi tak ada jima'. Ana pun nak direct bahasa. Takut salah faham. Budak ni kahwin, nama apa budak ni? Kita kata. Budak lah, senang lah. Sebut nama-nama kan. Pergi ke lain pula contoh ni. Dia kahwin, duduk sekali. Tak tahulah hak jantan ni masalah laki-laki, masalah penakut ke apa, buah besar tapi takut ke orang perempuan contohnya. Ataupun perempuan tu ada masalah, dia nak sentuh, perempuan tu tolak tangan contohnya, akhirnya tidur bantal lain-lain, tilam lain-lain. Tapi tidur sekali, sebulan 2 bulan, satu bilik. Adakah dia sudah dikira beredah ataupun tidak tanpa jima'? Dua pandangan ulama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan annal khalwa laysat kal jima'. Khalwah saja, duduk sekali, bukan jima'. Maknanya kalau bercerai, pasti dua orang ni tak berlaku persetubuhan, maka dia pun tak ada iddah. Tapi Al-Hanafiyah wal Malikiyah, ulama Hanafi dengan Maliki kata al-khalwa as-sahihah kal jima'. Sebab dia ada asal kata iza astaras sutur, arkhas sutur. Apabila orang tu masuk dalam bilik, dia tutup pintu, tutup kain lansir, kain tabir, maka sudah dikira khalwah. Sebab itulah khilaf ulama di sini. Hasil daripada khilaf ini, terkhilaf satu benda lagi. Baru ni ada orang tanya soalan dalam tanya jawab. Orang ni orang tua kahwin. Orang tua kahwin, tua sengerti kahwin. Dan dia pun tak boleh nak jimat, memang tak boleh dah, dia kata. Tak valid dah. Kahwin tu saja ya orang panggil nak buat khidmat kepada orang tua. Anak dia kahwinkan dengan makcik ni. Adakah anak makcik ni jadi rabibah ataupun tidak? Jadi rabibah ataupun tidak? Mana jadi anak tiri dia yang haram dia kahwin. Jadi mahram dia ataupun tidak? Khilaf ulama. Jadi ulama yang mengatakan al-khalwah laysat kal jima', maka anak dia tidak rabibah. Bagi mazhab yang mengatakan al-khalwah sahihah kal jima', maka jadi rabibah. Mungkin kita boleh panjangkan dalam tanya jawab nanti.
InsyaAllah. Baiklah para pelajar sekalian, hukum ni kalau kita buka bab fiqh dia pergi panjang, tapi kalau kita cakap untuk tafsir, bolehlah kita faham suasana. Tamatlah setakat itu dulu. Saya pergi pindah kepada 10 faedah yang dapat kita kutip di dalam perbincangan kita ini insya-Allah. Yang pertama, laju sikit masa kita lewat. Yang pertama, Allah Taala sebut dalam ayat kita ini sifat Nabi ini faedah tarbawi dulu. Faedah tarbawi dia lain sikit. Dia ambil sudut yang tersendiri. Yang pertama dari sudut faedah tarbawi, wada'iyan ilallah. Nabi ini menyeru kepada Allah. Tuan-tuan tanda, sangat penting ayat ini. Al-isyaratu ila annahu yajibu ala da'iyah. Ayat ini wajib kepada kami pendakwah. Antakuna da'watuhu ilallah. Kita ajak orang kepada Allah, kepada sunnah Rasul. Jangan ajak orang ta'asub kepada kita. Ini setengah orang ni dah diajar orang supaya ta'asub pada dia. Nak bersalam dengan dia, anak murid kena merangkak dari tangga, merangkak jalan atas lutut mari bersalam dengan Tok Syekh. Siapa ajar macam? Sahabat-sahabat Nabi kita, bila sahabat bangun Nabi kita larang, ijlis. Takut jadi ni. Jadi mendidik ketaksuban orang supaya takdis mensucikan guru, bukan menerima ajaran daripada guru. Jadi ayat ini ingat baik-baik, para pendakwah kita didik masyarakat supaya menerima kebenaran, bukan taksub pada kita. Orang terima kebenaran, jangan taksub pada kita lah. Ini bahaya ni. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, wabasyiril mu'minin. Berilah khabar gembira kepada orang yang beriman. Bagi mereka kelebihan yang besar. Kata di para ulama tafsir, hadhihi min arja ayah. Ayat inilah ayat yang paling besar. Memberi harapan kepada kita bahawa kita insya-Allah layak untuk menerima kelebihan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sebagaimana Engkau tugaskan Nabi menyampaikan khabar gembira kepada umat ini, ya Allah, terimalah kami sebagai orang yang layak menerima khabar gembira ini di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa tawakkal 'ala Allah. Para pendakwah, setelah kita nekat, bertekad untuk menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, menegakkan sunnah, kamu akan diancam, kamu akan diuji, kamu akan macam-macam dikata. Tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik tawakal pada Allah. Allah Ta'ala kata, wa kafa billahi wakila. Cukup Allah Ta'ala jadi kita. Kalau kita nak ikut kata-kata orang, kita tak boleh bercakap, tuan-tuan. Hari ni orang ambil video kita. Video tanya jawab Abu Anas, contohnya. Kita kata majlis, duduk buat kumpulan Zoom untuk nak baca zikir, kita kata tak perlu. Kalau ada orang sakit ke orang apa, kita baca sendiri. Kita doakan. Dia punya tajuk, lari jauh tajuk dia. Dia kata Abu Anas ni tidak baik sebab mengatakan orang baca Yasin sia-sia. Kita tak kata sia-sia. Hasya wa kalla. Kita mengatakan ini. Orang-orang yang jahat buat tajuk sendiri, kamu dia ulah sama sendiri, kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan kata apa yang orang tak kata. Jangan kata orang tak kata. Sebab itulah para jemaah sekalian, bila nak jadi pendakwah, wa tawakkal 'ala Allah, kita tawakal kepada Allah, kita wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Taala sebagai penjaga kita. Nak suruh orang manusia jaga, tak lepas kita. Kita masuk kepada yang keempat, al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmu pula. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Ayat yang kita baca, ayat 45 tadi. Ayat ini sekali lagi Allah angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada darjat yang tinggi. Apa dia darjat yang tinggi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah Taala sifat kepada dia nubuwah, risalah, syahadah, bisyarah, inzar, dakwah, siraj. Ada 7 sifat yang Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini. Masya Allah. Yang kelima, kalau tak sempat dengar rakaman lah. Yang kelima, Allah gambarkan Nabi sirajam munira.
Apa makna sirajan munira? Sebagai lampu, pelita, apa lagi kita panggil, obor yang menerangkan jalan ini. Satu lagi siraj, tuan-tuan tengok dalam surah An-Naba. Tanda cepat sikit. Surah An-Naba ayat 13. Allah kata, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Allah jadikan bintang-bintang itu sirajan, matahari itu sebagai sirajan wahaja. Siraj yang cerah tapi membakar. Beza tengok. Sifat Nabi siraj, obor yang menerang, mencerahkan umat. Tapi matahari sirajan wahaj. Matahari juga disifat dengan nama siraj, tapi siraj dia wahaj yang membakar. Berbeza kan. Maka Nabi kita bukan kerja membakar, Nabi kerja menerang, menjelas, rahmat. Itu kalau kita kata kenapa sifat ini siraj, tapi siraj munir, ini siraj wahaj. Kalau tuan-tuan nak bernama anak sirajan munira tak apa, jangan sirajan wahaj, jangan. Tak dengar kata bulan ni nanti susah kita. Allahu Akbar. Jadi hararah itu berbeza. Baik, yang keenam, wabashiril mu'minin. Tengok ayat. Sampaikan khabar gembira kepada orang yang beriman. Kenapa Tuhan tak kata wabashiril muslimin? Khabar gembira kepada orang Islam. Sebab berbezanya Islam dengan iman. Kalau kata orang beriman, dia Islam. Sebab iman dalam hati, Islam di anggota. Tapi kalau kata dia Islam, belum tentu iman dalam hati ada ke tidak. Sebab orang munafikin menzahirkan Islam. Ayat ini tentang munafik dan kafir. Maka sesuai Tuhan kata, wabashiril mu'minin. Sebab kita dah bincangkan baru ni, kalau kata mukmin dengan Muslim, dia berbeza. Tapi kalau dia bersama, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia bersama. Maka ayat ini Tuhan kata, wabashiril mu'minin. Nak solid betul-betul orang beriman. Munafik tak masuk. Yang ketujuh, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Ayat ini tegas. Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi SAW dan juga para pendakwa, jangan dengar, jangan ikut, jangan terpengaruh dengan kata-kata munafik, kata-kata kafir dan munafik. Na'udzubillah. Orang munafik ni dipanggil alilul lisan, cakapnya manis tapi hatinya kotor. Sebab apa kotor? Sebab dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka hati dia kotor. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Allah Ta'ala sebut di ayat ini, ayat yang terakhir kita baca, ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Di akhir ayat Tuhan kata, wasarrihuhunna sarahan jamila. Maknanya, kalau kamu nak bercerai juga, bercerai ini sudah tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Tuan-tuan tengok dalam buku Keindahan Islam. Mana buku Keindahan Islam itu menyatakan bahawa kenapa dibenarkan bercerai. Lesh. Kenapa Islam membenarkan perceraian? Tuan-tuan ingat, ada setengah agama tidak boleh bercerai. Kalau tak ngam, masing-masing bawa diri. Duduk satu rumah, tapi tidur lain-lain. Islam tak mau macam tu. Lebih pada 3 hari tidak boleh. Kecuali suami nak takdib isteri, itu cerita lain. Baiklah. Maka, dalam ayat ini kata apa? Kalau nak bercerai juga, sarrihuhunna sarahan jamila, bercerailah dengan cara yang baik. Apa mana cara baik? Suami jangan kutuk isteri. Isteri jangan kutuk lagi suami. Ni tidak duk tulis Facebook. Orang tanya, janda, kenapa awak jadi janda? Macam mana tak janda? Bapak jantan tu macam kain buruk je, tak ada apa pun. Nanya kawan tu. Walaupun dia tak boleh tak melawan kata orang, tapi dia ada peluang untuk berubat, cari doktor, cari ubat-ubat yang boleh menghidupkan balik dia. Jadi tiba-tiba kawan duduk attack. Dia ni bercakap, perempuan tu jangan ambil dia ni, ketiak busuk contohnya. Aku tidur kat dia tutup pakai mask nak tidur sebab dia punya ketiak. Serius, masing-masing bawa dirilah. Masing-masing bawa diri. Tak usah kutuk mengutuk dan jangan seksa wanita itu. Lepaskan. Tuhan kata jamilan, lepas dengan cara baik. Tak payah kutuk-kutuk, kita berdamai-damai, berpisah-berpisah. Masing-masing bawa diri. Yang ke-9, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu iza nakahtumul mu'minat
betapa tingginya kedudukan kahwin dan cerai, nikah dan cerai dalam Islam. Haram total. Tengok wanita pun tak boleh, dia nak sentuh tak boleh. Bila dah kahwin, qabil tu, bapak mertua dia kata, aku nikahmu dengan anak aku, dengan mak aku ni, saya terima, full halal. Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali tempat yang tertentu yang Allah Ta'ala kecualikan. Bukan tempat cucuk tanam di sini. Tempat keluar, bukan tempat masuk. Itu je. Yang lain-lain, tawakal Allah. Maknanya dengan sepatah kalimah, perhubungan yang total haram, jadi halal. Dengan sepatah kalimah, suami kata ke bini, aku ceraimu, full haram balik. Maka itulah besarnya, sebab tu Allah Ta'ala mula, ya ayyuhalladzina amanu, besarnya kedudukan nikah kahwin, bukannya senang-senang, main-main lah. Perkahwinan, nikah kahwin bukannya satu eksperimen coba-cobaan, tidak. Nak kahwin betul-betul, kalau tak nak kahwin, tak usah kahwin. Tak sesuai ya. Sebab itulah Islam ajar, sebelum kahwin tengok dulu, bertemu dulu, bincang dulu. Orang Arab, pengalaman saya duduk di Arab Saudi, dia panggil nikah syabakah. Dia akad nikah je 6 bulan. Tak boleh duduk sekali. Kalau suami datang rumah, kita kena duduk dalam bilik, ada adik sekali, ada. Yang pentingnya, dia tak boleh duduk berkhelwat dua tu. Sebab kalau berlaku perceraian, tak sesuai, isteri itu bukan janda. Orang tak anggap janda. Nikah duduk, dia akad nikah saja. Tujuan dia akad nikah supaya tidak ada pergaulan bebas. Maknanya mereka berhubung halal. Nak pergi beli baju ke, nak pergi ukur kasut ke, boleh pergi dua tu. Tapi ada pengekor seorang. Dia punya guide, guard dia ada. Security ada seorang. Bawa adik. Adik pun bagi aiskrim, senyak tak? Kakak dengan abang kat mana entah. Jangan main. Tapi tak jadi. Pengalaman saya duduk di sana, banyak juga saya dengar. Walaupun 6 bulan duduk berkenalan, bercerai juga. Lepas kahwin, tak sampai setahun, cerai. Mana manusia ni boleh berlakon lah, boleh berlakon. Baik, kita pergi kepada yang ke-10. Summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Maka di situ iddah tu ada dua. Satu dia panggil talak, bercerai hidup, dengan bercerai mati. Akad nikah, tak pernah bersama, bercerai, tak ada iddah. Akad nikah, tak pernah bersama, suami mati, kena iddah. Mana ayat? Tanda. Ayat Al-Baqarah, ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi siapa-siapa yang mati, tinggal isteri, dia kena duduk beriddah, dia panggil iddatul wafah, 4 bulan 10 hari, termasuk ihdad. Ihdad tu tak boleh berhias. Hukum ni panjang lagi, kita bincang dalam ayat dia. Cuma di sini sepitah lalu, sangat pentinglah wanita-wanita kita diberi fiqhul iddah. Fiqh iddah dan fiqhul ihdad, sebab anda tengok ramai orang langgar SOP sekarang dalam masalah ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 50 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.